الحمد لله القائل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan, kegerunan serta pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memberikan sepenuh ketaatan, ketakunan, kegerunan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan cara melaksanakan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan Allah tanpa membantah walau satu hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa, seterusnya selamat dari dunia sehingga ke akhirat. Tajuk khutbah kita pada kali ini adalah kepimpinan merupakan amanah dan tanggungjawab. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepimpinan merupakan perkara asas yang wujud dalam kehidupan. Fungsi kepimpinan wujud di semua peringkat masyarakat mengikut tahap-tahap dan tugas-tugas tertentu. Setiap individu sekurang-kurangnya menjadi pemimpin kepada dirinya. Seorang individu mungkin merupakan ketua keluarga, ketua pertubuhan atau organisasi, dan ketua bagi sebuah negara dan masyarakat. Ringkasnya, setiap individu mempunyai tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap daripada kamu semua adalah pemimpin dan setiap daripada kamu akan dipersoal siasat oleh Allah di atas tanggungjawabnya terhadap apa yang dipimpinnya. Berdasarkan hadis ini, kita semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggungjawab dalam mengurus, mentadbir dan menjaga segala apa yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan dalam Islam merupakan amanah dan tanggungjawab bagi memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam merupakan agama yang meliputi dan menyentuh segala aspek kehidupan. Dari segi kepimpinan, Islam telah meletakkan beberapa panduan untuk diteladani. Para ulama di dalam kitab-kitab mereka menyatakan bahawa kepimpinan yang ditadbir oleh manusia terbahagi kepada 3 bahagian. Kepimpinan yang berdasarkan hawa nafsu, ataupun kepimpinan yang berdasarkan akal semata-mata, ataupun kepimpinan yang didasari dengan dasar untuk taat dan patuh kepada Allah, menjunjung segala arahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Khaldun di dalam kitabnya menyatakan, sebarang kepimpinan yang dibawa di atas dasar akal semata-mata ataupun di atas dasar hawa nafsu, maka sesungguhnya kepimpinan ini tidak akan diredai oleh Allah. Sebaliknya, kepimpinan yang dibawa berdasarkan teras syariat, kepimpinan ini sahajalah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara beberapa aspek utama dari sudut kepimpinan yang telah dinyatakan oleh Islam adalah: pertama, kepimpinan dalam Islam adalah amanah dan tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan tidak boleh diterima, dipikul secara sambalewa. Dalam sepotong hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Yang bermaksud,
Tidak ada seorang hamba Allah yang Allah mempertanggungjawabkan kepadanya urusan untuk mentadbir rakyat. Tiba-tiba dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan dia telah melakukan pembohongan kepada rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan ke atasnya syurga. Yang kedua, kepimpinan, jawatan dan pangkat dalam Islam bukanlah satu perkara yang ditagih dan diminta-minta. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pernah meminta daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda memberikan kepadanya perjawatan. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahu Abu Dzar. Lantas baginda Nabi bersabda, "Innaka rajulun dha'if wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda allazi alaihi fiha." Baginda bersabda, sesungguhnya kamu wahai Abu Dzar adalah seorang lelaki yang dhaif. Dalam keadaan kepimpinan adalah amanah, dan sesungguhnya kepimpinan pada hari kiamat nanti merupakan kehinaan dan penyesalan, melainkan bagi sesiapa yang mengambil tanggungjawab kepimpinan ini dengan haknya dan menunaikan tanggungjawab kepimpinan berdasarkan yang telah diputuskan oleh Allah. Perkara yang ketiga, kepimpinan dalam Islam merupakan tugas besar yang memerlukan kesediaan rohani dan jasmani. Sekiranya seseorang individu itu lemah dan tidak berkemampuan, maka amanah dan tanggungjawab tidak boleh diterima, apatah lagi diminta-minta. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepimpinan dalam Islam bersifat sepadu, kerana Islam tidak hanya terbatas dalam urusan dunia dan urusan akhirat semata-mata, tetapi ajaran Islam meliputi segala urusan di dunia dan di akhirat, rohani dan jasmani, spiritual dan material, bagi tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Justru pemimpin dalam Islam mestilah dipilih dari kalangan orang-orang yang bertakwa, berilmu, berwibawa dan berkelayakan bagi memenuhi atas tuntutan di atas. Atas dasar itu, Islam meletakkan keilmuan bagi seorang kepimpinan merupakan perkara yang perlu untuk dilunaskan, kerana sekiranya tanpa ilmu, berkemungkinan dia akan memerintah bukan berdasarkan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah. Penyerahan kuasa kepada orang yang tidak berkelayakan dan tidak sesuai menurut Islam adalah mengkhianati perintah Allah dan Rasulnya. Pemimpin bertanggungjawab menjaga dirinya daripada melakukan perbuatan mungkar dan keji. Pemimpin bertanggungjawab menjaga segala perkara berkaitan akidah, syariah dan akhlak agar selari dengan kehendak dan tuntutan Islam. Pemimpin bertanggungjawab melaksanakan segala kewajipan dan tugas-tugas yang dipikulkan ke atasnya dengan baik, amanah, bertanggungjawab dan adil. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu telah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kepimpinan dalam Islam merupakan amanah berat yang perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Kelalaian dan kegagalan pemimpin dalam melaksanakan tanggungjawab dan amanah dan di dalam untuk meninggikan syariat Allah, melaksanakan hukum hakam Allah, sama ada sebagai pemimpin keluarga atau rumah tangga, masyarakat atau negara, akan mengakibatkan penyesalan dan kerugian di akhirat nanti. Justru setiap pemimpin dalam pelbagai peringkat mestilah berusaha mempertingkatkan kualiti diri dan kualiti kepimpinan ke tahap yang paling cemerlang. Ingatlah, kepimpinan dalam Islam bukanlah alat untuk meraih kekayaan, pangkat, kesenangan hidup di dunia. Malah ianya merupakan amanah berat yang dikendong dan wajib ditunaikan dan akan dipersoal siasat dengan dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, untuk menjadi pemimpin yang cemerlang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terunggul yang selayaknya diteladani. Baginda merupakan contoh ayah, suami, datuk dan rakan yang pengasih dan penyayang, serta dikasihi oleh mereka yang berada di sekelilingnya. Baginda bukan saja pemimpin agama yang memunikan keyakinan dan akidah umat manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran, bahkan baginda sendiri adalah pemimpin yang berjaya menyusun pemerintahan terunggul meliputi segala bidang kehidupan manusia, politik, pentadbiran, pertahanan negara, ekonomi, pendidikan, kehidupan sosio budaya masyarakat dan sebagainya. Baginda Nabi telah meletakkan bahawa undang-undang tertinggi bagi negara Islam adalah apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda juga seorang penggubal undang-undang, pembina akhlak dan nilai moral yang tinggi lagi terpuji, berasaskan syariat Allah. Bahkan di kalangan para nabi dan rasul, baginda adalah rasul terulung dan teragung. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu model ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang hamba Allah yang begitu tawaduk, yang begitu melepaskan hak-hak pribadi baginda. Namun baginda akan bangkit bingkas bangkit untuk menyatakan kebenaran sekiranya kebenaran diperkotak-katikkan dan dipermainkan, dan sekiranya arahan Allah tidak lagi dijadikan sebagai perkara yang tertinggi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kesimpulan khutbah yang dapat diambil pada hari ini ialah: pertama, kepimpinan adalah amanah dan tanggungjawab yang berat melibatkan semua lapisan individu dan masyarakat. Kepimpinan hanyalah merupakan satu amanah di dalam kita melakukan segala apa yang telah dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kepimpinan dalam Islam bersifat sepadu yang berkonsepkan wasatiyah atau keseimbangan pembangunan urusan duniawi dan ukhrawi, rohani dan jasmani, spiritual dan material, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terunggul yang selayaknya diteladani dalam soal kepimpinan dan segala urusan kehidupan bagi mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. Keempat, pemimpin Islam mestilah berusaha mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam wilayah di bawah pimpinannya supaya rakyat dapat memperolehi kesejahteraan hidup. Kelima, pemimpin akan menghadapi mahkamah Allah di akhirat sekiranya cuai dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpinnya, atau tidak mahu melaksanakan segala apa yang telah diwajibkan ke atas Allah bagi seseorang pemerintah di dalam menguruskan negara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Allah berfirman kepada para malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan teman-teman karib mereka serta sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, serta hadapkanlah mereka ke jalan yang membawa ke neraka, dan tahanlah mereka di tempat perhentian, kerana sesungguhnya mereka akan disoal siasat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين.
الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى صحابة سيدنا محمد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. يا عباد الله اتقوا الله فقد فاز من تبع الهدى، ومن تبع غير سبيل الهدى فقد ضل. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا وقلبنا سيدنا محمد الأمين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلنجور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنجور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر كل من أراد أن ينصر الدين، واجعلنا من عبادك الذين يحبونك ويحبون نصرة شريعتك يا كريم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Jangan dikau matikan kami dalam keadaan kami sedang melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan kami sedang melakukan ibadah dan sujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Berikanlah kebahagiaan dalam kehidupan kami di dunia yang sementara ini ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat kepada-Mu ya Allah, yang akan menjunjung segala perintah dan segala arahan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, bantulah Islam dan bantulah orang-orang Islam ya Allah. Bantulah setiap manusia yang mahu mempertahankan Islam ya Allah. Bantulah sahabat seakidah kami di Palestin dan Syria yang dizalimi ya Allah. Bantulah sahabat seakidah kami di mana saja mereka berada ya Allah. Berikanlah bantuan-Mu ya Allah kepada sesiapa saja yang mahu meninggikan syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekalahan kepada setiap yang menzalimi umat-umat Islam ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al wulata umurina min khiyarina wa la taj'al wulata umurina min syirarina. Ya Allah, jadikanlah para pemerintah kami orang-orang yang paling baik dari kalangan kami ya Allah, dan jangan dikau jadikan para pemerintah kami orang-orang yang paling jahat daripada kalangan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al biladana biladad-din wa rahatal muhtaji wal miskin. Ya Allah, jadikan negara kami ini negara yang taat kepada agama-Mu ya Allah, dan jadikanlah negara ini sebagai tempat rehat bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan ya Arhamar Rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Arihna bis salati ya Bilal.